Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia versus Hong Kong, yang mana Malaysia menang 2-0 hasil jaringan dari Ahyar Rashid dan juga Faisal Halim. Hari itu Malaysia bawah 22 menang, hari ini Malaysia senior menang. So Malaysia memang orang kata apa, dah boleh claim 100% lah yang Michelle Yeoh adalah Malaysia punya, bukan Hong Kong punya. Okey, dah gurau je. Okey, walaupun dengan kemenangan 2-0 pada perlawanan ni, boleh dikatakan bukanlah satu aksi ataupun satu performance yang memuaskan dari skuad kebangsaan Malaysia, terutamanya di bahagian tengah lah. Yang mana kalau kita tengok bahagian tengah pada perlawanan ni, waktu first half memang agak tidak beberapa hidup dan juga tidak dominance untuk membentuk build up. So tak boleh nak create the game dengan sangat efektif lah. Dan kalau kita lihat juga gol-gol yang dihasilkan oleh skuad kebangsaan Malaysia dari Ahyar Rashid dan juga Faisal Halim bukanlah gol yang membina bola daripada bawah ataupun daripada bahagian tengah. Yang mana gol Ahyar Rashid adalah berpunca dari high pressing yang diberikan oleh Darren Lock. Gol daripada Faisal Halim adalah direct football terus yang didistribute ataupun disupply oleh Shihan kepada Darren. Darren use his physical dan juga lorongkan bola kepada Faisal. Faisal kompos, memang sangat kompos lah dengan gerakan tersebut, lalu melakukan penyudah. So benda ni mungkinlah sebab Kipanggun masih lagi dalam proses untuk mencari-cari rentak dan juga bereksperimen untuk mengkaji pemain-pemain yang sesuai untuk beliau bawa bersama dengan skuad kebangsaan bagi menghadapi Piala Asia nanti pada Januari lah 2024. Dan Kipanggun akan boleh test player lagi pada bulan Jun nanti pula. So kita tengok bagaimana pemilihan pemain. Adakah bulan Jun nanti Afiq Fazail ataupun pemain-pemain midfield yang boleh dikatakan tengah hot di Liga Super akan dipanggil untuk memperkemaskan bahagian tengah. Dan selain tu kalau kita lihat di bahagian pertahanan pun agak nampak goyah juga sedikit dengan permasalahan daripada komunikasi, ataupun banyak kali mereka miscommunication antara satu sama lain yang menyebabkan mereka hampir dihukum oleh pemain-pemain Hong Kong. Kalau kita lihat kepada expected goal ataupun chances peluang yang dicipta, Hong Kong agak dominance dan juga ada peluang-peluang yang boleh mereka skor, tetapi boleh dikatakan bahagian hadapan Hong Kong tidaklah terlalu klinikal dan gagal untuk execute peluang tersebut kepada jaringan. Jadi boleh kita katakan Hong Kong memang kurang dari segi finisher yang menyebabkan mereka tak boleh nak menjaringkan satu gol pun. Dan untuk Shihan, untuk game ni boleh saya katakan beliau beraksi dengan cemerlang juga, menyelamatkan beberapa percubaan dan dalam pada masa yang sama involve untuk gol yang kedua bagi skuad kebangsaan Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia dahululah, yang mana perkara yang positif lah. Untuk perkara yang positif sebenarnya untuk skuad kebangsaan Malaysia, dia adalah kepada positifnya corak permainan secara individu. Sebab kalau nak kata corak permainan secara team play ataupun secara as a team, boleh dikatakan Malaysia agak kurang lah dalam segi formation ataupun build up yang dilakukan sebagai satu tim. Tetapi disebabkan kebijaksanaan dan juga kelincahan daripada individu play yang dilakukan oleh pemain-pemain yang berada di atas padang, berjaya untuk membantu Malaysia bagi mencipta dua jaringan. Jadi perkara positif yang pertama yang saya boleh ceritakan tentang skuad kebangsaan Malaysia pada perlawanan ni, yang pertama adalah berkaitan dengan Darren Lock, yang mana untuk game ni Darren Lock memang improve boleh dikatakan agak banyak berbanding dengan game menentang Turkmenistan yang hari tu lah. Yang mana untuk game ni Darren Lock akhirnya boleh untuk guna dia punya physical untuk contribute di bahagian hadapan in term of direct football apabila beliau mendapatkan bola. So kita boleh lihat apabila hantaran-hantaran jauh ke bahagian hadapan untuk mencari Darren Lock pada perlawanan ni, nampaknya dia lebih selesa apabila berhadapan dengan pertahanan seperti pemain Hong Kong untuk dia dapatkan bola, untuk dia hold ball dan juga untuk dia tunggu
pemain-pemain lain buat larian. Sebagai contohnya, kita boleh lihat antara gol yang terhasil adalah berpunca daripada hantaran Shihan kepada Darren, dan Darren dengan tenang berjaya untuk kontrol ball tersebut dan juga hold the ball, tunggu Faisal buat larian dan dia buat passing kepada Faisal, dan passing dia pun cun untuk game ni. So dia create space untuk Faisal buat larian, dia attract defend untuk menjaga ataupun marking dia, dan Faisal berada dalam kedudukan kosong ketika buat larian tersebut, dan terhasillah gol yang tercipta oleh Faisal Halim yang waktu tu memang sangat kompos, finishing dia memang on point. Dan kalau kita lihat lagi beberapa situasi lain yang mana Darren Lock pun ada satu percubaan yang hampir menjaringkan gol, yang mana satu bola dia hantar kepada beliau dan beliau berjaya kontrol ball dengan baik, use his strength dan juga guna kekuatan dia yang ada fizikal yang bagus sebelum melakukan percubaan. Jadi untuk game kali ni kita boleh nampak lah yang penggunaan Darren Lock apabila berjumpa dengan pertahanan yang orang kata apa, fizikal yang lebih kurang dengan badan beliau ataupun fizikal yang lebih kurang sama, dan maka Darren Lock akan lebih efisien lah untuk menjadi sebagai target man dan juga sebagai untuk menjadi lebih kepada fast nine sebenarnya, untuk dia create space dan juga buka ruang kepada pemain-pemain di bahagian winger untuk inverted masuk ke dalam. So that is a good thing lah tentang Darren Lock apabila dia berjaya improve. Dan untuk game ni juga kita boleh lihat yang Darren Lock agak mobile, dan yang paling penting dia punya accuracy passing, yang mana boleh dikatakan dia punya vision dan dia punya passing untuk game ni on point. So dia memang adalah player yang boleh saya katakan improve a lot berbanding game yang mana ketika menentang Turkmenistan boleh dikatakan dia menghadapi banyak kesukaran untuk beat situasi berhadapan dengan pertahanan Turkmenistan yang ada fizikal yang lebih besar dan juga strength yang lebih kuat berbanding dengan pertahanan Hong Kong. So dia relak untuk game ni improve. Yang kedua, kalau kita lihat kepada corak permainan pasukan Malaysia di bahagian winger, iaitu Faisal Halim dan juga Ahyar Rashid, apa yang saya suka tentang kedua-dua player ni adalah mereka sebenarnya mempunyai work rate yang sangat bagus. Memang sangat rajin lah kalau kita tengok Faisal dan juga Ahyar Rashid ni. Tetapi apa yang saya suka adalah type of play ataupun corak permainan yang ditunjukkan oleh kedua-dua player ni as a winger. Kalau kita tahu kebanyakan winger di Malaysia ni adalah touchline winger ataupun winger yang banyak cover up bahagian wide area, tetapi peranan yang diberikan oleh Kipanggun kepada Faisal dan juga Ahyar Rashid adalah sedikit berbeza, yang mana boleh saya katakan Faisal Halim adalah player yang lebih bebas, yang mana dia diberikan peranan yang lebih bebas di atas padang untuk dia lebih bergerak antara satu posisi ke satu posisi, daripada wide area ke half space kepada central. So dia boleh involve untuk membentuk link up antara player di bahagian tengah dan juga bersama dengan Darren Lock. Jadi apabila Faisal Halim diberikan lebih kepada kebebasan untuk beliau bergerak di dalam padang di sudut setiap ruang, maka dia ada peluang yang lebih banyak untuk membentuk link up dan juga menggerakkan pergerakan serangan secara individu play yang bagus. Sebab secara technically memang Faisal Halim ada ball control, pace dan juga ketenangan yang untuk dia beat pertahanan lawan dengan baik lah. Sebagai contoh kita boleh tengok lah gol yang dijaringkan oleh beliau tu memang nampak dia tenang, dia kompos, dia boleh beat 2-3 defense pasukan Hong Kong dan dia berjaya menjaringkan gol dengan sangat mudah. Bahkan dia ada satu lagi percubaan yang hampir untuk menjaringkan gol, tetapi sayanglah percubaan tersebut agak sedikit meleset. Manakala untuk Ahyar Rashid pula, kalau kita lihat kedua-dua player ni lebih kepada Faisal lebih bebas, Ahyar pula dia lebih kepada inverted winger ataupun central winger, yang mana Ahyar dia akan lebih move to half space untuk berhampiran dengan Darren Lock bagi membantu Darren Lock di bahagian tengah lah. Dan benda ni memang sedikit positif lah apabila ada dua player bahagian winger masuk lebih kepada half space ataupun bahagian tengah, maka apa yang dilakukan oleh Kipanggun adalah dia akan bermain dengan offensive fullback, iaitu kalau kita lihat di first half Koh Bing Ong dia akan cover width area untuk memberi support kepada pasukan Malaysia untuk open gameplay di bahagian tersebut lah. Dan benda tu memang positif side lah. Dan Ahyar juga apabila dia more to central ataupun more to half space, maka kita boleh nampak contribution dia di dalam D-box ataupun
berhampiran dengan D-box pasukan lawan dan bagaimana untuk dia buat larian untuk beat backline pasukan lawan, maka disitulah Ahyar menggunakan kelincahan beliau dan finishing dia pun memang on point dan dia berjaya menjaringkan 2 gol dalam 2 perlawanan. Ini telah cukup membuktikan yang Ahyar Rashid memang orang kata apa, untuk international level dia memang sangat-sangat bagus lah, dia sangat kompos, finishing bagus dan dia pandai untuk cari ruang. That is the thing lah. Jadi nombor 2 perkara yang positif yang boleh saya katakan tentang pasukan Malaysia. Perkara ketiga, kalau kita lihat kepada positif side pasukan Malaysia, apabila mereka gagal untuk melakukan build-up yang baik tetapi mereka masih lagi mampu untuk menjaringkan 2 gol, yang mana boleh saya katakan itu adalah satu benda yang positif, sebab kita tak boleh nak control the game dan kita tak boleh nak build up, kita tak boleh nak dominance di bahagian tengah, tetapi kita still lagi boleh provide 2 gol dan juga untuk dominate dengan 2 gol tu sampai habis. So apa faktor dia? Kalau kita lihat perkara positif yang dilakukan oleh Malaysia, gol yang pertama, apa yang dilakukan dalam gol yang pertama adalah daripada segi pressing, iaitu Malaysia bermain dengan high pressing yang mana mengganggu rentak kepada build up yang cuba dilakukan oleh pasukan Hong Kong daripada bawah. Jadi apa yang bestnya tentang pressing ni adalah peranan daripada Darren Lock, yang mana kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Darren Lock ketika melakukan tekanan ke atas keeper Hong Kong, ketika keeper Hong Kong mendapatkan bola, dia bukannya melakukan press secara membuta tuli ataupun dalam bahasa kasar membabi buta lah, yang mana boleh dikatakan pressing yang dilakukan oleh Darren Lock adalah sangat-sangat bijak, yang mana beliau tidak terus menekan kepada keeper Hong Kong, sebalik dia melakukan pressing dengan menutup passing lane ataupun ruang ataupun option untuk keeper tu open game kepada pertahanan ataupun untuk keeper tu release ball kepada pemain-pemain yang berdekatan. Jadi apabila Darren Lock melakukan pressing dengan menutup passing lane yang ada, maka apa yang bakal dilakukan oleh goalkeeper tersebut, dia akan tak ada ruang. Maka bila dia tak ada ruang, dia akan panik dan dia akan membuat kesilapan untuk cepat clear ball ataupun dia akan cuba cari player yang berdekatan, yang mana ketika itu player tersebut juga telah dijaga ataupun dimarking oleh pasukan Malaysia ataupun pemain-pemain Malaysia yang lain lah. Jadi pressing yang dilakukan tersebut memang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat bijak, intelligent lah daripada Darren Lock. That is a good thing lah tentang positive side daripada gol yang pertama. Gol yang kedua positive side juga adalah tentang Shihan, yang mana untuk beberapa game yang Shihan main untuk antarabangsa, kita boleh nampak antara kelemahan Shihan adalah daripada segi distribution ball. Tetapi untuk game ni akhirnya Shihan melakukan satu hantaran tepat kepada Darren Lock dan Darren Lock berjaya set up kepada Faisal Halim untuk gol yang kedua Malaysia. Jadi dekat sini positif side ada 3 sebenarnya. Satu tentang Shihan punya distribution ball, yang kedua tentang Darren Lock punya hold the ball dan juga kontrol bola, dan ketiga adalah tentang Faisal Halim yang buat larian untuk masuk ke ruang yang kosong dan juga kompos untuk menyudahkan peluang tersebut. So that is a number 3 punya point lah yang boleh saya bagi untuk pasukan Malaysia, yang mana positif tentang 2 gol walaupun Malaysia mengalami kesukaran dalam fasa build up. Itu yang ketiga. Yang keempat ni apa yang boleh saya katakan, pasukan Malaysia, Koh Beng Ong. Tentang Koh Beng Ong memang on point, tak ada siapa yang boleh ganti dia. Even Daniel Ting yang buat debut untuk skuad kebangsaan Malaysia pada perlawanan semalam masih lagi ternampak gap ataupun jurang yang jauh lah untuk beat Koh Beng Ong, yang mana Koh Beng Ong ni memang peranan dia bagi saya dekat Malaysia ni buat masa sekarang tak ada siapa lah boleh beat tempat dia kan. Yang keempat ni juga dia termasuk dengan melingkupi pertukaran yang dilakukan oleh Kipanggun, yang mana kalau kita lihat waktu first half dan juga dalam 10 minit yang pertama untuk skuad kebangsaan Malaysia, midfield tak hidup, jadi Kipanggun buat pertukaran. Jadi pertukaran yang bawa masuk Brandon Gunn, dia bawa masuk Stuart Wilkin dan juga Syamel Kutiaba untuk bahagian tengah dan Syafiq Ahmad di bahagian hadapan. Cumanya yang positif side adalah tentang Syamel, yang mana Syamel Kutiaba bila dia masuk ke dalam skuad kebangsaan Malaysia ataupun menggantikan pemain di bahagian tengah, barulah kita boleh nampak yang bahagian tengah pasukan Malaysia ni lebih stabil dan boleh keep the stability untuk hold the game. Dan Syamel ni apa yang bagusnya daripada dia adalah yang pertama, dia boleh buat
buat tugas secara defensively dengan sangat bagus. Dia boleh membantu bahagian pertahanan dan dia cepat untuk orang kata apa, cari option untuk passing, dan dalam pada masa yang sama dia cepat untuk tempatkan diri dia bagi menerima bola. So boleh dikatakan awareness dia dalam game bagus, defensif dia bagus, attacking minded pun ada. So he is a good midfielder untuk skuad kebangsaan Malaysia untuk bermain sebagai holding punya position lah. So Syamil ni bagi saya memang sekali lagi dia masuk, dia tunjukkan performance yang baik walaupun match fitness dia masih kurang, tetapi he still give the best lah untuk skuad kebangsaan Malaysia. Jadi itu perkara yang boleh saya puji lah secara orang kata apa, personally untuk individual play, sebab nak nampak team play tu agak kurang, tetapi mostly individual memang kita boleh dikatakan disebabkan kebijaksanaan gameplay secara individu daripada Malaysia berjaya mendapatkan kemenangan 2-0 ke atas Hong Kong. Dan kita masuk pula kepada kelemahan. Untuk kelemahan skuad pasukan Malaysia yang pertama adalah di bahagian midfield. Bahagian midfield untuk game ni kita boleh tengok Nur Laineh dan juga Azam Aziz beraksi dalam sistem lebih kepada double pivot lah. Walaupun kita boleh nampak yang Azam dia bermain dengan drop lebih deeper untuk bersama ataupun selari dengan Nur Laineh, tapi sebenarnya kedua-dua player ni tak boleh untuk membentuk combination play dan tak boleh nak membantu build up dengan sangat baik. Begitu juga dengan Paulo Josue, yang mana bila dia berada di atas as a number 10 dia terlalu isolated sebab dua midfield yang awal ni tak boleh nak create the game, dan Paulo Josue pun terpaksa untuk drop deeper lebih bawah untuk berada di kawasan Malaysia sendiri. Tetapi bila mana Paulo Josue drop lebih deep untuk membentuk ataupun membantu ataupun memberi support, Paulo Josue bila dapat bola pun dia banyak miss ball ataupun miss control yang menyebabkan bola tersebut hilang dalam kawalan Paulo Josue. Memang nampak lah yang midfield Malaysia waktu first half agak lemah. So bila midfield tak boleh nak create the game, maka Malaysia terhilang ataupun boleh dikatakan satu midfield department hilang, maka nak connect antara defend dengan attacking department memang lebih kepada long ball and direct sahajalah. Tu sebab kita tak boleh nampak gerakan yang menarik lah di bahagian tengah antara ketiga-tiga midfield. Memang tiga-tiga midfield ni beraksi di bawah below par lah, boleh dikatakan memang tak menepati piawan cita rasa untuk midfield. Yang kedua, kelemahan Malaysia juga kita boleh nampak di bahagian pertahanan. Bahagian pertahanan antara Diongkus, Saru Saad, Quinton Cheng, yang mana Quinton Cheng boleh saya katakan untuk game ni dia agak hilang waktu awal-awal, tapi dalam 10 minit yang terakhir nak masuk minit 80 ke 90 tu barulah kita nampak Quinton Cheng agak ofensif di bahagian hadapan. Dia banyak cover wide area dan dia banyak supply bola ke bahagian hadapan dengan hantaran-hantaran yang menarik. Antara satu hantaran yang dilakukan oleh Quinton Cheng kepada Brandon Gan hampir untuk menjaringkan gol lah, tetapi ball control dan juga finishing dari Brandon Gan kurang kompos lah. Tetapi Quinton Cheng bagi saya dalam 70 ke 80 minit memang dia agak lost. Dia banyak miscom dengan Diongkus, yang mana kita boleh tengok satu mistake daripada Azam, dia buat back pass kepada Diongkus dan juga Quinton, tetapi boleh pula Diongkus lepas bola dia tak communicate well dengan Quinton. Sepatutnya Diongkus boleh ambil je bola tu jadi bila mana Diongkus tak ambil, dia lepas kepada Quinton, kena cut dengan Puyin bawa bola solo. Nasib baiklah Puyin punya finisher agak kurang. So defend department pasukan Malaysia pun untuk game ni banyak kali terekspos, tetapi nasib baiklah boleh recover balik dengan bagus, dan pada masa yang sama mereka tak berkomunikate dengan baik, dan mereka juga menghadapi kesukaran untuk distribute ball ke bahagian hadapan dengan sangat baiklah. Jadi overall boleh saya katakan Malaysia memang tak bermain dengan sangat baik. Jadi kemenangan 2-0 ni, kemenangan still lagi kemenangan, tapi gameplay masih lagi boleh diperbaiki. Kita tunggu bulan Jun pula lah. Okey, Assalamualaikum.